Didik TV KPM. Kita bersama dengan Cikgu Maizura untuk mengetahui tentang bagaimana cara untuk menjawab bahagian A bagi kertas KMK ini, dan sekarang fokusnya adalah terhadap bahagian pembangunan insan. Jadi Cikgu, apakah yang perlu difahami oleh calon-calon SPM dalam bahagian ini Cikgu? Okey, dalam pembangunan insan dia terdapat tiga, iaitu isu masyarakat, isu kenegaraan dan juga sasiah, elemen sasiah ya. Jadi untuk seterusnya cikgu terus pergi kepada pembangunan insan dalam pola fikir. Ya, pola fikir watak ya. Jadi ada satu contoh kat sini. Rina boleh tolong baca? Boleh Cikgu, tak ada masalah. Baik, saya bacakan ya. Maka budak itu pun berjalanlah masuk ke dalam kota itu, lalu ke hadapan balai raja sekali. Setelah segala raja dan orang besar-besar sekalian melihat kelakuan budak itu, maka semuanya pun hairanlah melihatnya rupa anak naga itu. Terlalulah hebatnya melihat anak naga itu. Seketika budak itu bermain-main, maka hari pun hampirlah akan malam. Maka budak itu hendak bermohon pulang ke rumahnya. Maka baginda pun memberi kurnia akan budak miskin itu sahaya 2 orang berserta pula dengan kain dan baju serta beras padi. Terlalulah banyaknya, dan segala raja dan orang besar-besar itu pun memberi kurnia kepada budak itu masing-masing dengan kadarnya. Wah, macam penglipu lara satu ketika dahulu kan. Okey. Jadi terima kasih Rina. Terima kasih Cikgu. Soalannya ialah jelaskan satu pola fikir watak raja yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut ya. Jadi pola fikir watak adalah cara ataupun corak fikiran sesuatu watak itu yang mempengaruhi tindakan ataupun tingkah lakunya. Ya, jadi kita tengok jawapannya macam mana. Jadi pastikan kata kuncinya jelaskan ya. Jadi kena ada contoh ya ataupun huraian. Jawapan contohnya ialah jelaskan membalas jasa setelah diberi sesuatu. Jadi huraiannya ialah bagi deraja memberi kain baju dan beras padi kepada budak miskin setelah melihat persembahan budak miskin bersama-sama anak ular dan naga. Okey, sama juga tadi ya, iaitu pembinaan insan. Jawapan dia mahal. Jadi markah dia pun walaupun dia minta satu sahaja, markah yang diperuntukkan itu sangat besar. Ya. Okey, jadi kalau nak ikut kat sini pola fikir watak raja, dia bertindak, dia kata, oh aku dah tengok satu persembahan yang menarik, jadi kena bagilah kurnia ataupun hadiah ya. Jadi itulah dia, jadi dia membalas jasa, dia bertindak dengan memberi kain baju dan juga beras padi kepada budak miskin itu. Okey, jawapan yang kedua, ya, prihatin terhadap keadaan orang lain. Ya, segala raja dan orang besar memberi kurnia atau hadiah kepada budak miskin mengikut kadarnya setelah menyaksikan persembahan budak miskin. Bukan setakat baginda raja sahaja, malah orang-orang besar yang lain pun turut berfikir bahawa dia patut memberi kurnia ataupun hadiah kepada budak miskin tu, sebab dia kata apa? Budak miskin tu budak miskin kan? Miskin tak ada apa, daif. Jadi kalau dia bagi beras, bagi kain baju, dapatlah membantu budak miskin itu. Jadi apa yang dipikirkan oleh watak itu, itulah tindakan dia. Ya, okay? Dan seterusnya, kita tengok contoh soalan cerpen. Nak minta tolong Rina lah sekali lagi. Boleh Cikgu, tak ada masalah. Okey, silakan Rina. Baik, kita baca soalan contoh cerpen. 3 bulan lalu, dia isteri seorang pemimpin yang disegani. Dia berkelakuan mengikut protokol. Pakaian mesti begini dan begitu. Cara jalannya mesti begini dan begitu. Apabila bersalaman, jangan genggam erat, tapak tangan mesti lurus dan sentuh sedikit sahaja tapak tangan orang bersalaman dengannya. Jangan seperti wanita-wanita lain. Apabila bersalam, digenggam erat seluruh tapak tangan sehingga terasa ke hati. Ya, terima kasih Rina. Cikgu. Macam baca berita lah pula. Ya. Okey. Jadi ini adalah daripada cerpen perspektif ya, yang terdapat dalam antologi Ku Bentang Selai Peta. Okey. Jadi soalannya ialah jelaskan satu citra masyarakat yang terdapat dalam petikan cerpen tersebut. Ya. Citra masyarakat juga dalam elemen pembangunan insan. Ya, jadi jawapan dia mahal kat situ. 4 markah walaupun satu jawapan saja yang diminta. Alright, kita tengok jawapan contohnya.
citra masyarakat kepentingan protokol semasa kehadiran pemimpin. Ya, contohnya, dia berkelakuan mengikut protokol. Kalau kita tengok balik pada petikan tu, ya, dia isteri seorang pemimpin yang disegani. Dia berkelakuan mengikut protokol. Jadi, apa yang dia lakukan mengikut protokol itu yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin. Ya. Okey. Seterusnya, jawapan yang kedua, citra masyarakat dalam menjalinkan hubungan atau menunjukkan kemesraan atau menunjukkan keintiman keakraban dalam bersahabat. Contohnya, apabila bersalam digenggam erat seluruh tapak tangan sehingga terasa ke hati. Jadi cara kita bersalam tu sebenarnya memang menunjukkan bahawa kita ni betul-betul ingin berkawan, berhubungan dengan baik, dengan ikhlasnya. Okey, jadi itulah yang dilakukan oleh watak dalam petikan ini. Ya. Jadi kita tengok kat sini itu adalah citra masyarakatnya dalam petikan tersebutlah. Baik, ini menyentuh tentang pembangunan insan kan Cikgu. Bagaimana sebenarnya fokus yang perlu diberikan oleh calon-calon SPM untuk memahami bahagian ini? Kadang-kadang biasalah kalau sudah waktunya singkat, mungkin ada rasa kegusaran atau kebimbangan tak dapat nak menghabiskan untuk menjawab soalan yang terakhir ini. Apa tips daripada Cikgu? Okey, betul tu Rina. Memanglah itulah yang menjadi ketakutan kepada calon-calon tu sebenarnya kan, sebab 10 soalan yang dikemukakan itu adalah berkisar kepada 3 teks itu. 5 genre yang diuji, ya. Jadi kat sini Cikgu Mai dah sediakan apakah dia tip cemerlang KMK. Yang pertama, mesti baca setiap buku teks tu, antologi Kubentang Selai Peta, Nilai Insan dan juga novel naratif Ogon Shoto tu tolonglah baca, ya, sebab bersesuaianlah dengan dia punya peribahasa kan, membaca jambatan ilmu. Kalau tak baca memang susahlah nak faham, ya. Yang kedua, kena faham konsep dan istilah sastra. Ya, semua yang Cikgu Mai dah beritahu tadi, sinopsis, plot, latar, citra masyarakat itu semua itu adalah berkenaan dengan konsep ataupun istilah sastra. Semua murid mesti faham yang tu. Dan Cikgu percaya selama 2 tahun mereka belajar KMK di tingkatan 4 dan tingkatan 5 mereka dah faham sangat-sangat dah dengan konsep tu. Tanya je semua dah boleh jawab, ya. Dan yang ketiga, ulang kaji mesti ada. Baca cerpen tu, lepas tu jumpa kawan. Sini saya nak baca. Saya dah baca dah tentang cerpen Res Judicata. Saya nak cerita baliklah dekat awak, boleh tak? Jadi kawan tu jadi tukang dengar. Dia cerita balik. Jadi itu adalah salah satu cara untuk ulang kaji sastra. Ya? Dan seterusnya, yang terakhir ialah latih to be. Practice makes perfect. Itulah kena buat latih to be. Dapat soalan mana-mana, cikgu bagi soalan, buat. Kalau tak faham, tanya cikgu. Itulah antara tipsnya untuk cemerlang KMK, sebab KMK ni berkaitan dengan bacaan. Baik, saya suka teknik ulang kaji yang disyorkan oleh cikgu sebentar tadi. Maksudnya kita perlukan rakan untuk menyimak apa yang kita baca itu betul ataupun tidak. Dan ini juga mungkin kalau dalam masa terdekat sebelum hari-hari peperiksaan, tips ini boleh digunakan sebagai satu cara untuk membuat ulang kaji pantas, ya Cikgu? Betul Rina. Okey, betul. Yang tu memang penting sangat, sebab bila kita cerita balik pada kawan yang dengar tu dia pun boleh cerita dekat kawan yang lain lagi. Jadi itulah sebenarnya kalau kita nak faham dengan betul-betul tentang karya tu. Dari segi latih to be, adakah sebenarnya memerlukan setiap calon ini sentiasa mengemaskinikan latih to be mereka, Cikgu, untuk mendapatkan kefahaman yang lebih sempurna? Ya, betul tu Rina. Dan saya percaya sangat-sangat semua cikgu di sekolah tu memang dah bagi dah dekat murid-murid dia soalan-soalan. Okey, contoh soalan modul ke macam-macam bentuk soalan supaya murid ni dia tahu kepelbagaian soalan. Jadi datanglah soalan mana pun memang mereka boleh jawab. Dah bersiap sedia untuk jawab, ya Cikgu. Bak kata orang, dah kalau semuanya dapat menelaah dengan sebaik mungkin, rasa perasaan nak ambil peperiksaan tu tak sabar pula. Betul. Betul, Rina. Apapun, terima kasih kami nak ucapkan kepada Cikgu Maizura Muhammad, Guru Kanan Bahasa Sekolah Menengah
Menengah Bacok Kelantan hari ini berkongsi bagaimana sebenarnya untuk calon-calon SPM yang bakal menduduki peperiksaan bagi Kertas Kesusasteraan Melayu Komunikatif KMK ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang teknik menjawab kertas soalan ini. Dan siapa tahu kalau anda benar-benar fokus dan membuat ulang kaji terperinci, pastinya dalam genggaman skor tersebut. Dan mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada semua. Terima kasih sekali lagi Cikgu. Didik TV KPM